di Musallah Ar-Raudah. Boleh kita solat Zuhur kat sana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Cantik sungguh masjid ni. Dah terbina ya. Alhamdulillah semua sumbangan orang ramai. Kalau dikira-kira kan nampak macam siap. Tapi sebenarnya masih perlu lebih kurang 200,000 lagi berbaki mana yang ada ni. Kita ada kuliah duha setiap Sabtu, kita ada kuliah maghrib setiap malam. Satu yang menarik, kita ada bilik musafir. Siapa membina kerana Allah akan sebuah masjid. Mana lillahi ta'ala dibina masjid. Walaupun kecil itu sekecil sarang burung, Allah dah bina untuknya mahligai dalam syurga. Ayah. Boleh tak Abang nak pergi kelas ngaji kat sini? Mestilah boleh, Mak. Ini kan Musallah Ar-Raudah. Kalau macam tu, Abang pergi dulu ya. Alhamdulillah, para penonton, kembali kita dalam Assalamualaikum dan kita nak bicara berkenaan dengan jauhlah Al-Quran demi masa. Para penonton, masa tidak mampu diputar kembali, oleh itu kalau masa kita nak mempergunakan masa itu, gunakanlah dengan sebaiknya. InsyaAllah demi masa kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz, pengurusi Musallah Ar-Raudah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, takut sangat sebenarnya kita bila kita nak cakap berkenaan dengan tajuk ni, dan kadang-kadang bila kita dah satu-satu program tu kita habis, okey kita tutup dengan surah Wal-Asr. Tapi adakah benar-benar kita menghayati? Jadi bagaimana kita nak, Ustaz, kalau dapat Ustaz ceritakan kepada kami latar belakang surah Al-Asr, istimewanya surah ni dan kelainan surah ni yang barangkali mungkin ada kisah-kisah yang boleh Ustaz kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Alhamdulillah, masa Allah peruntuk beri pada kita hari ini, kita manfaatkan dengan sebaiknya. Kita sembang-sembang pasal masa. Al-Asr. Al-Asri surah yang cukup popular. Wal-Asri ataupun Al-Asri kita sebut. Wal-Asri ini, Al-Asri memberi maksud az-zaman, masa. Dan ada ihtimal yang ada pertimbangan di kalangan ulama tafsir yang mana kemungkinan maksudnya jauh lebih daripada itu. Ada yang mengatakan Al-Asri itu bermaksud waktu asar. Ada yang mengatakan Al-Asri itu asrun nubuwah. Masa tempoh kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud perbincangan tentang masa ni agak subjektif juga. Namun kita lebih kenal Al-Asri ini sebagai masalah. Maka bila kita translate atau kita tafsirkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, maknanya demi masa. Waw tu waw qasam, al-'asr tu yang dikosamkan, itu masa. Dan juga yang dikosamkan itu ialah Allah yang pemilik pada masa itu. Okey, baik. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Baik. Surah ini memberi tahu kepada kita tentang dua kelompok manusia, iaitu dengan masa. Satunya, mereka itu tergolong kalangan orang-orang yang rugi dengan masa. Yang keduanya, orang-orang yang tidak rugi dengan masa. Maknanya begitu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya insan di dalam kerugian. Insan itu apa? Ulama tafsir menyebut insan kebanyakan bila disebut di dalam Al-Quran, kebiasaannya merujuk kepada mereka yang kufur kepada Allah. Dalil dia apa? Cuba kita tengok ayat selepas itu. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Manusia ni dalam kerugian, tetapi ada istisna di situ, pengecualian. Siapa yang tak rugi? Maknanya sentiasa untung, iaitu kecuali orang-orang yang beriman. Satu, dan mengerjakan kebajikan ataupun amal soleh. Wa tawasaw bil haqq, dan ketiganya dia menasihati dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan mereka itu saling menasihati dengan kesabaran. Baik. Sebab itulah kata Imam Syafi'i, ada saya ditunjukkan di kaca TV tadi. Imam Syafi'i kata apa, jika tidak diturunkan Al-Quran selain surah ini, mana mungkinlah, Al-Quran memang turun semuanya. Kalaulah kata Imam Syafi'i diturunkan surah Al-Asr tanpa surah lain, telah merangkumi semua ilmu Al-Quran. Kenapa? Sebab
dalam surah ini disebut tentang kepentingan kita menjaga masa. Kalau kita jaga masa, daripada mula kita bangun tidur sampai dah kita tidur, setiap masa itu ada waktu-waktu yang kita kita wajib melaksanakan ketaatan. Contoh solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kemudian Allah sebut awal-awal lagi, kalau kamu tak pandai urus masa, iaitu orang-orang yang tidak beriman, maka dia dah rugi setiap masa. Walaupun masa itu dipenuhi dengan aktiviti nampak macam berfaedah, tetapi sebenarnya yang faedah pada mata kasar manusia itu rugi. Sebab apa? Dia tidak ada jaminan pahala atau jaminan syurga atas masa yang digunakan, walaupun bagi dia, oi masa bermanfaat sungguh membaca buku, buat kerja itu kerja ini, rupa-rupanya Allah tak nilai. Yang Allah nilai ialah orang-orang yang beriman. Mana syarat untuk dapat penilaian Allah yang terbaik, untuk dapat yang terlayak kita ke syurga ialah mesti kita beriman dulu. Kemudian wa amilus salihat, dan beramal soleh. Melakukan ketaatan kepada Allah yang wajib kita buat, yang sunat kita tambah-tambahkan, yang makruh kita cuba tinggalkan. Jadi itu amal soleh yang mendekatkan diri, taqarrub ila Allah. Kemudian ada di situ disebut ciri-ciri seorang pendakwah yang mengikut sunnah Nabi, iaitu tadi betul lah, beriman, amal soleh itu pun sunnah Nabi. Yang ketiganya wa tawassaw bil haqq. Mereka ini sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran. Ini itu kerja Nabi. Nabi menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan sesuatu yang benar. Suruh kita buat yang baik, tinggalkan yang buruk. Ini boleh, ini tak boleh. Kalau kamu buat gini, apa kemungkinannya? Kalau kamu buat begini, apa kemungkinannya? Itu bermaksud tawassaw bil haqq ataupun amrun bil ma'ruf. Menyuruh orang buat baik dan wa naha 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Dan di hujungnya wa tawassaw bis sabr, dan sentiasa mengingati berwasiat dengan jalan sabar. Sabar ni bukan sabar ketika musibah saja. Sabar ni sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan kemungkaran, sabar atas musibah. Dan itulah kata Imam Al-Ghazali, sabar atas musibah itu sabar yang paling besar. Sebab kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita selalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan musibah yang pelbagai. Jadi bagaimana kita respon dengan musibah itulah yang menunjukkan diri kita beriman atau tidak. Orang beriman, bila kita diuji, kita tahu ujian daripada Allah yang menguji. Allah pemilik diri kita dan pemilik alam ini. Allah uji kita, maka bila tahu Allah yang uji kita, maka kita tahu pada ketika itu Allah memerhatikan dan melihat kita, dan nak menunjukkan kasih sayang Allah pada kita. Allah uji, tengok apa respon hamba aku. Kau sebut alhamdulillah, syukur, atau alhamdulillah, sabar, itulah tandanya orang-orang yang beriman. Jadi surah Al-Asr ini sangat baik untuk kita telaah atau kita dabur setiap masa lah. Dan bila Ustaz sebut tadi penerangan ayat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, maknanya untuk kita nasihati itu bukan dengan kebenaran dan juga kena kesabaran. Betul. Maknanya nasihat tu, kesabaran juga, ini adalah antara orang-orang yang tidak rugi. Maknanya kita sabar dalam menasihati, sabar dalam memperjuangkan, sabar dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran lah kan Ustaz kan, insya-Allah. Dan sebenarnya setuju dengan Ustaz yang bila Ustaz cakap, sebenarnya dalam apa jua yang berlaku kita kena syukur. Apa jua yang berlaku, alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah alhamdulillah sabar. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sebab kadang-kadang kan macam cakap kan, alhamdulillah, timpa masalah pun alhamdulillah. Ni menunggang ni. Apa yang menunggangnya? Ini ialah sebenarnya kesyukuran atas ujian yang Allah berikan. Jadi Ustaz, bila Ustaz cerita berkenaan dengan buku tua di Quran ni, rasa menarik sangat. Jadi apa yang terkandung dalam buku ni? Kenapa semua perlu memiliki dan bagaimana untuk mendapatkan buku ni? Baik, saya pegang ni buku tua di Quran. Buku ini adalah buku yang pada pandangan saya dan juga testimoni daripada orang ramai, bagus untuk kita nak mula-mula kenal apakah perbincangan yang ada dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita terus nak buka terjemahan, terus nak buka tafsir, rasa berat. Sebab tak tahu mana mula, mana hujung, mana pangkal, mana ekor. Jadi satu cara untuk memandu kita semua untuk memahami apakah perbincangan yang ada dalam setiap surah itu adalah dengan baca buku tua Al-Quran ataupun kembara Al-Quran ni. Contoh surah Yunus. Contoh ayat 1 hingga 6 dinyatakan kekuasaan Allah SWT pada alam semesta, seperti menciptakan langit dan bumi serta menjadikan matahari dan bulan bercahaya yang kedua-duanya beredar atas paksinya agar manusia mengetahui perkiraan tahun dan kiraan matematik. 1 hingga 6. Maknanya siap konteks ayat tu kita tahu, rupanya ayat 1 hingga 6, itu bincangnya. 7, 8 pula apa? Di lain pula. Maknanya
terpandu, terarah kita punya bacaan Al-Quran kita dan makna yang kita baca, kefahaman kita tu. Maknanya kalau contoh hari ni satu konteks kita nak baca tu, dua konteks kita nampak konteks mana kita baca, kita buka Quran sebelah yang ada terjemahan. Oh, okey. Jadi sikit sebanyak kita nampak perbincangan apa yang ada dalam setiap juzuk, setiap surah dalam Al-Quran. Maknanya sikit sebanyak kita rasa terpanggil untuk memahami lebih dalam, melihat tafsiran dan sebagainya. Ya, itulah dalam tu di Quran. Jadi bagaimana saya nak dapatkan, adakah pembelian ini juga akan terus disumbangkan kepada Musalla Ar-Rawdah? Tentu sekali, beli harga RM70 buku ni, terus sumbang Musalla Ar-Rawdah RM35 kita tarik siap-siap dah. Maknanya ilmu dapat, buku dapat, fizikalnya dalam masa yang sama. Ada yang tak nampak, RM35 kita tarik terus, tak nampak di dunia lah, tapi nampak di akhirat, iaitu separuhnya kita tarik kepada pembinaan Musalla Ar-Rawdah, ada saham pada pembinaan masjid yang mana pahalanya besar. Nabi kata sebab bina masjid kerana Allah, walau kecil sarang burung, mungkin kurang daripada RM35, Allah dah bina untuknya mahligai dalam syurga. Allahu Akbar. Dan Ustaz sebagai pengurus Musalla Allah, difahamkan sekarang ni dah makin rancak Ustaz. Program-program pun makin rancak untuk pembangunan ilmu, untuk pembangunan ummah dan sebagainya, insya-Allah. Jadi apa lagi antara aktiviti-aktiviti yang akan kita tawarkan di Musalla Ar-Rawdah dan yang sedang berlangsung, dan progres pembangunan mungkin hari ini kita nak minta lah para penonton yang menonton ni untuk kita sama-sama terus membangunkan Musalla Ar-Rawdah. Baik tuan-tuan, cuba dengar betul-betul siapa yang saya sebut. Bila dah siap masjid, kita tak buka peluang lagi lah untuk bina. Kita tak akan buat masjid kedua dah atas bangun masjid yang dah ada, melainkan buat masjid kat lain. Jadi masjid kami ni bangunan dari segi fizikalnya siap lah kita kata. Cuma yang belum siap ialah finishing, iaitu contohnya kita perlukan sehari dua ni nak 40,000, tak ada duit lagi ni. 40,000 untuk turap jalan sekeliling musalla. Kemudian kita perlukan 25,000 untuk deposit api yang kekal. Menggunakan meter, ada meter besar tu kita dah pasang. Nak pasang tu pun habis 30,000. Lepas tu nak masuk api pula perlukan 25,000. Yang sekarang ni kami guna api yang terifis yang bangunan lama, surau yang lama. Jadi siapa ada duit nak sumbang api bercahaya dalam musalla dengan 25,000 ni, bayangkanlah setiap masa pahala mengalir untuk tuan-tuan, orang guna musalla, orang guna masjid atas asbab cahaya lampu yang menyuluh itu daripada duit sumbangan tuan-tuan. 25,000 untuk TMB, 40,000 untuk turap, dan beberapa lagi kerja-kerja hiasan dalaman. Contohnya baki bayaran untuk hiasan dalaman 70,000, termasuk mimbar semua tu ada sikit lagi kita hold. Kemudian ada bahagian meja kuliah di mimbar tu yang belum siap. Dan ada beberapa lagi yang kita belum selesai pasang sepenuhnya, iaitu acoustic panel. Walaupun semua dah ada, tapi oleh kerana tak cukup bayaran lagi, maka tak dipasang sepenuhnya. Kita tunggu cukup duit, 70,000 lagi, insya-Allah selesai pasang keliling masjid. Dan kios pun telah siap dibina. Alhamdulillah, terima kasih pada penyumbang. Harap nanti bila ada orang berniaga situ, pahala sampai pada kita. 4 kios ni kita akan guna sepenuhnya. Kita akan buka ada satu kedai shawarma, ada satu travel agent umrah, kemudian ada satu barber shop, ada kopi, kopi hipster. Jadi kita cuba gunakan ID interior designer untuk design kita punya ni, kita kata temanya lifestyle. Maknanya kalau mari ke musalla, wow, macam bestnya kalau melepak. Jadi kita nak tuan-tuan puan semua daripada muda sampai tua mari melepak di Musalla Ar-Rawdah. Kemudian kita solat berjemaah, kita dengar kuliah yang disampaikan, insya-Allah. Itu dia, insya-Allah. Dan Ustaz, kita nak merayu kepada para penonton untuk kita cahayakan masjid. Itu dia. Semoga dengan cahaya yang kita cahayakan masjid ini akan memberi cahaya kepada kita di akhirat kelak. Jadi Ustaz, kita nak sekali lagi kita nak merayu kepada para penonton untuk marilah sama-sama kita cahayakan masjid ini. Barangkali dengan inilah, dengan memberi sumbangan untuk mencahayakan, untuk bayar TNB, untuk membuat jalan, untuk turap jalan dan sebagainya. Silakan. Baik, saya menyeru pada tuan-tuan dan puan semua di luar sana yang bermurah hati, mungkin rasa duitnya tak habis, nak letak ke mana-mana, letak kat Musalla Ar-Rawdah. Kita bantu tuan-tuan untuk alirkan pahala sampai dekat sana esok. Pahala itu mengalir sehinggalah hari kiamat selagi mana bangunan ini digunakan, insya-Allah. Saya doakan mudah-mudahan mahligai yang terindah yang Nabi sebut dalam hadis yang dijanjikan untuk tuan-tuan semua tu, tuan-tuan dapat dengan kata full, dia punya fully furnished dalam dia punya mahligai. Dan saya ni kalau boleh
menumpang kat tepi pintu pun tak apa dah. Mahligai tuan-tuan dapat tu insya-Allah. Allah, masya-Allah. Alhamdulillah mujuk juga dapat tumpang kan. Agak-agak tumpang pun tak apa dah. Oleh itu para penonton julah marilah kita menumpang bersama-sama dan hari ini kita sebarkan kepada rakan-rakan saudara, jiran-jiran, jomlah kita bersama-sama mencahayakan Musalla Ar-Raudhah dengan sumbangan kita yang mungkin sikit tapi lama-lama banyak-banyak sikit-sikit ramai-ramai insya-Allah akan menjadi bukit insya-Allah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz pengurusi Musalla Ar-Raudhah dan juga terima kasih atas ilmu Jaulah Al-Quran demi masa. Para penonton boleh dapatkan buku tua di Quran ni. Buku pun kita dapat insya-Allah cahaya. Kita juga barangkali dengan duit yang kita beli ini akan dapat mencahayakan Musalla Ar-Raudhah insya-Allah. Terima kasih banyak para penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini.